Istiqamah ni dalam menuntut ilmu, istiqamah hadir kelas. Ini masuk dalam adab. Kalau kita kejap datang, kejap tak datang tu adabnya tak cantik lah. Dia kena istiqamah. Itu adab. Itu adab. Datang awal, contoh usaha datang awal. Kemudian jangan bersembang, jangan bercakap dalam kelas. Walaupun guru kita tak nampak, walaupun kita mengaji, contohnya mengaji belakang tirai. Belakang tirai ni siapa biasa? Walaupun dia duduk belakang tirai, kalau dia bersembang-sembang, walaupun guru tak nampak, maknanya dia pelajar yang tidak beradab. Allah Ta'ala melihat dia, Allah Ta'ala memandang dia seorang penuntut yang tidak beradab dengan guru dia. Jadi kena jaga macam-macam. Di antara lain niat yang adab yang batinnya, niat mesti ikhlas kerana Allah. Kita belajar kerana nak mencari kejahilan, kesilapan, kelemahan kita. Kita belajar kerana nak beramal dengan ilmu. Kemudian mesti yakin bahawasanya guru kita itu mampu membimbing kita ke jalan Allah. Itu adab-adab. Banyak lagi. Sini ada baca kitab pelita penuntut ada. Sampai apa dah khatam dah belum? Baguslah ngaji kitab tu. Akhir zaman ni ramai orang mengaji, ramai orang duduk dalam majlis ilmu tapi tidak ada adab dalam majlis ilmu. Kita tengok di masjid, di surau, mereka menganggap majlis ilmu ni macam majlis santai-santai gitu. Sedangkan apabila mereka duduk di dalam majlis yang dibangsakan kepada majlis keduniaan, berhimpun dengan pembesar-pembesar dunia, orang yang ada pangkat jawatan, mereka menjaga adab mereka. Tapi dalam majlis ilmu, di hadapan mereka ada alim ulama, ada guru, mereka tidak mengambil berat. Belunjuk kaki, tapak kaki arah pada guru. Duduk bersembang. Kita banyak tengok di masjid, di surau banyak. Tak boleh macam tu. Apabila kita tingkah laku kita membuatkan hati guru kita tu terguris, maksudnya dengan sikap kita, di situlah hilangnya keberkatan ilmu. Sebab tu kita kena jaga betul-betul. Kita nak ilmu yang berkah. Ada orang dia tak pandai belajar, tapi dia jadi orang baik. Berkah, berkah ilmu tadi. Ada orang pandai tapi dia tak jadi apa, tetap tak ada perubahan pada diri dia, walaupun dia istiqamah mengaji pagi, petang, siang, malam. Tiap-tiap malam ada di masjid selepas maghrib, duduk dalam majlis ilmu, tapi tak ada perubahan pada zahir dan batin. Kenapa tu? Tidak dapat berkah. Jadi pakak-pakak jaga kita belajar ni kerana nak memperbaiki ibadah kita. Kenapa kita disuruh belajar mengaji? Kerana nak perbetulkan ibadah. Kerana ibadah itu tidak diterima oleh Allah melainkan dengan ilmu. Jadi ibadah itu besar, ibadah itu mulia, ibadah itulah tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Maka apa sahaja perkara yang bersangkut paut dengan ibadah, semua itu besar, semua itu mahal, semua itu mulia. Maka jangan kita merendah-rendahkan. Apabila perkara itu Allah membesarkan, Allah meninggikan, kita jangan merendah-rendahkan. Jadi pakak-pakak kita belajar semua, insya-Allah. Nama pun belajar, macam-macam benda kita nak kena tahu. Kadang-kadang kita takut kita ni gharar. Apa tu? Tertipu daya. Kita merasakan diri kita penuntut ilmu, tapi sebenarnya kita tak masuk pun dalam senarai. Kita takut macam tu lah. Kita takut perasaan macam kita ni, wah aku ni ada banyak mengaji pagi, petang, siang, malam begini, selalu duduk dalam kelas, rupa-rupanya tak masuk dalam kumpulan penuntut ilmu yang diredai oleh Allah. Kita tak nak. Jadi saya rasa penting juga saya sampaikan tu. Sebab kita tak nak antum semua mengaji, tapi kalau antum tak dapat berkah, dia tanggungjawab guru ni, dia nak membimbing anak murid dia ataupun orang yang ambil ilmu daripada dia supaya sampai kepada Allah.
amalnya semakin baik, hatinya semakin baik dengan Allah. Bukan semakin belajar semakin tidak berakhlak, semakin tidak beradab. Nauzubillah. Itu wallahu a'lam. Itu pesanan penaja tu. Baik, insya-Allah. Dah baca doa belum tadi? Dah baca. Muka surat apa? 35. Di antara lain mesti ada kitab mengaji. Mesti ada kitab. Usahakanlah. Usaha bersungguh mengaji. Mudah-mudahan usaha kita yang sekecil ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan usaha kita, kesungguhan kita yang sekecil ini jadi asbab kita mendapat redha Allah. Meskipun kita tak mampu nak faham segala jenis ilmu, tapi apabila Allah Ta'ala melihat hamba-Nya bersungguh mencari ilmu, nak cari redha Allah, dia jaga adab, dia jaga akhlaknya dengan kitab, jaga adab kitab, jaga pun banyak juga tu tak beradab dengan kitab. Kita tengok di masjid surau, kitab letak bawah-bawah, kitab letak kat lantai. Kan kita nak cakap kan tak berapa nak kena dalam masjid takut. Yelah, nak kena jaga. Ibarat apa orang panggil menarik rambut dalam tepung. Sebab ujian dugaan menuntut ilmu ni banyak. Hati kita mudah koyak kalau ditegur, dinasihat. Jadi nak kena pandai. Kita nak orang belajar rugilah dengan sebab benda-benda macam tu, teguran macam tu, kita tarik diri tak nak mengaji. Rugi kita. Sebenarnya itu di antara permainan perangkap-perangkap nafsu syaitan yang nak menarik diri kita supaya jangan menuntut ilmu. Jadi jaga adab dengan kitab. Kitab kena bawa tinggi. Jangan kita bawa macam bawa benda lain. Atas kitab jangan letak benda yang tak ada kena mengena, kecuali berhajat. Jangan letak handphone, jangan letak kunci kereta, jangan letak apa benda atas kitab kita, kecuali berhajat. Contohnya angin ke ataupun kitab kita tu jenis degil, buka-buka tutup, buka-buka tutup, apa dulu nak kena himpit, tu lain. Ni dah kita tengok banyak orang bermudah-mudah macam tu. Kadang-kadang kakinya kitab diletak di kaki, depan ibu jari kaki ni. Rasa macam tak tahu nilai. Ilmu yang ada dalam ni dan semua dalam kitab syarat semuanya daripada Al-Quran. Kalau kita tak beradab dengan kitab-kitab agama, maksudnya kita tak beradab dengan Al-Quran. Jadi pakak-pakak berhati pakak-pakak berhati benda tu. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang kedua, betul? Tengah-tengah dah. Ini Ustaz tidak boleh dikatakan dengan tepat. Muka surat apa tadi? 35. Bagi berapa? 6 dari atas. Masing-masing. Baik, ambil awal peringkat. Dan dalil makna bukti. Apa hukum mengetahui dalil? Apa hukum mengetahui dalil? Dalil ni apa? Bukti-bukti yang menunjukkan di atas sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi apa hukum mempelajari, memahami, mengetahui akan dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifat yang ketentuan dengan Allah? Hukumnya wajib. Mengetahui dalil ni hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib, tak dapat tidak, mesti kita kena belajar, ambil tahu apakah bukti yang menunjuk di atas pegangan kita dalam hati terhadap Allah. Contohnya di sini, kita mengaku kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala itu suatu zat yang wajib, yang mesti bersifat dengan qidam. Jadi qidam adalah sebahagian daripada sifat-sifat salbiyah.
Kidam adalah sebahagian daripada sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat yang kita tidak boleh mengerti maksudnya kecuali dengan menafikan perkara yang tidak layak dengan zat Allah. Itu sifat salbiyah. Sifat-sifat yang kita tidak boleh memahami maksudnya melainkan ataupun kecuali dengan menafikan perkara yang tidak layak dengan zat Allah Ta'ala. Ulang lagi sekali. Kita ulang tu nak suruh tulis lah tu. Bukan nak bagi seronok dengar ulang-ulang, bukan. Nak suruh tulis. Kita nak tengok siapa yang peka, siapa tak peka. Mata kita walau tengok sini nampak tempat lain. Bersungguh mengaji. Bersungguh benda mahal. Kalau tips nak jadi jutawan, kamu kita tulis. Tulis. Ini lagi mahal daripada wang ringgit ni, tuan-tuan. Ngaji sungguh-sungguh. Apa tadi? Sifat salbiyah. Sifat yang kita tak boleh faham maksudnya kecuali, maksud kecuali baru boleh faham. Kecuali baru kita boleh faham maksud, yakni yang dikehendaki dengan sifat tadi tu. Sifat yang kita tidak boleh mengerti, memahami maksudnya kecuali dengan menafikan ataupun dengan menolak ataupun dengan menidakkan perkara yang tidak layak dengan zat Allah Ta'ala. Kita buat contoh Qidam. Qidam erti terjemah Melayu sedia kala. Jadi sedia kala tu terjemahan Qidam, bukan maksud. Terjemah lain, maksud lain. Macam yang tuan-tuan baca tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjemah Melayu, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Itu terjemah alih bahasa. Maksudnya panjang lebar. Itu beza erti dengan maksud. Macam di sini Qidam bahasa Arab, kita tak faham, kita orang Melayu. Erti terjemah Melayu sedia kala. Apa maksud? Jadi maksud ni yang dikehendaki dengan sedia kala tu apa? Maksud. Apa maksud sedia kala? Apa maksud sedia kala? Maksud sedia kala ialah apa? Maksud sedia kala Allah, sesuatu ataupun yang tidak ada permulaan. Sesuatu ataupun sedia kala dengan maksud tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Jadi tidak ada permulaan ni kita menolak permulaan pada Allah. Kita menafikan permulaan pada Allah. Kerana ada permulaan pada Allah itu perkara mustahil. Jadi nafikan, tolak. Nafi itu mana tolak. Tidak ada permulaan. Itulah yang dimaksudkan dengan sediakan Allah. Bukan sediakan Allah dengan makna lama ada. Bukan itu maksud. Itu bukan murad. Itu bukan yang dikehendaki dengan sediakan Allah. Bukan sediakan Allah dengan maksud lama ada. Bukan. Salah tu. Lama ada tu sifat makhluk tu. Jangan diletakkan pada Allah pula. Kalau kita kata Allah tu dah lama ada, sama macam alam ni. Alam ni dah lama ada. Kita kata alam ni sejak kita lahir, tengok sedia ada dah alam. Apa maksud sedia ada dah alam situ? Dah lama. Maknanya sejak mula alam diciptakan hingga ke saat ini telah memakan masa yang panjang. Itu kita kata dah lama ada. Itu sifat alam. Jangan kita letakkan pada Allah pula. Kalau kita letakkan pada Allah, bermaksud Allah Ta'ala itu telah menyamai sifatnya seperti alam, iaitu telah lama ada. Telah lama ada, adapun ada permulaan. Ada permulaan. Walaupun dah 50 juta tahun contoh alam ini. Hakikatnya sebelum daripada 50 juta tahun asalnya tiada.
asalnya tiada. Faham tak tu? Jangan kita faham ayat Quran huwal awwalu ni seperti golongan tu. Golongan tu lah. Tahu golongan tu siapa? Golongan tu Wahabi tu tak? Ada kita dengar ceramah dari mereka, dia nak memperlekehkan, nak memperlecehkan sifat 20 ni. Dia kata ulama pandai-pandai mengatakan Allah tu kidah. Dalam Quran tak ada. Dalam Quran kata huwal awwalu huwal akhiru, bermaksudnya Allah yang mula-mula wujud, sebelum tu tak ada sesuatu, kata dia. Na'udzubillah. Punyalah bengak. Tu bahaya tu. Nampak tak? Dipaham kat sini huwal awwal dengan makna Allah yang nombor satu ada. Sebelum tu tak ada apa-apa. Dengan Allah pun tak ada. Kemudian Allah yang mula-mula ada. Tu yang dipaham dengan ayat. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, kalau nak ngaji tafsir, cari tok guru yang berakidah ahli sun. Jangan ahli punna. Faham tak? Cari tok guru yang nak terjemahkan, nak mengajar tafsir hadis. Cari tok guru yang berakidah, beriktikad ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya akidah sifat 20 ataupun akidahnya sifat 13. Jangan cari yang selain tu, kerana dia akan mentafsirkan Quran mengikut pegangan dia. Faham tak ni? Faham. Ada juga yang pergi juga tadah kitab. Tu contoh murid-murid yang tak beradab lah tu. Tak taat dengan guru. Sungguh tak taat dengan guru, tak ada adab dengan guru. Maknanya apa yang guru dia cakap dia tak percaya, tak percaya. Payah nak cari murid yang betul-betul sebenarnya. Banyak murid yang berasa pandai daripada guru dia, berasa lebih faham, berasa lebih tahu. Sebab tu ada nasihat-nasihat daripada guru dia tak pandang, dia tak peduli. Sebab dia rasa aku lagi pandai, aku lagi gerti. Nampak tak? Sebab tu tak dapat berkat. Na'udzubillah. Habis. Jadi huwal awal dengan makna sedia kala. Awal-awal dalam Allah Ta'ala tu, awal huwal awal tu dengan makna apa? Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Bukan Allah tu daripada tak ada segala sesuatu, kosong, tak ada segala-gala. Tiba-tiba Allah itulah yang muncul. Dia yang pertama. Kemudian bila Allah dah ada baru, Allah ciptakan yang lain-lain. Dia faham macam tu. Dia faham macam tu. Merosakkan akidah tu tuan-tuan, membawa kepada Tuhan itu bersifat baharu. Nampak tak tu? Kemudian baik. Jadi mana bukti? Kita mesti kena tahu bukti. Sebab kita nak menghukumkan Allah Ta'ala itu bersifat sedia kala, kita nak berpegang Allah itu tidak ada permulaan, bukan mudah. Sebab Allah ni bukan boleh tengok dengan mata. Kalau macam bangunan ni, kita kata bangunan ni dah lama ada, itu mudah. Sejak dari kita lahir dulu tengok bangunan ni dah ada. Jadi mudah kita nak menghukum. Contohnya kita mengatakan bangunan ni dah lama ada, sedia ada dah sini. Tapi nak menghukumkan Allah itu telah ada sedia kala, tidak semudah tu. Bukan boleh nampak. Kalau orang tanya, mana bukti yang awak mengatakan Allah tu telah ada sedia kala lagi, tidak ada permulaan? Mana bukti? Kita nak jawab macam mana? Dan selama ni kita pegang Allah sedia kala, mana dalil? Mana bukti atas pegangan kita? Nenek cakap, mak cakap, tak jadi. Sebab itu mempelajari dalil ni wajib, mesti. Kerana dalil ni fungsi dia nak menetapkan, meneguhkan pendirian kita, tempat kita berpegang, tempat kita berpaut. Seandainya datang ujian, hasutan, bisikan yang nak merosakkan akidah, contohnya
dalam hati timbul bisikan-bisikan, datang waswas syaitan yang nak menimbulkan kesangsian terhadap diri kita, terhadap pegangan kita Allah itu sediakan. Maka dia membisikkan begini dan begitu. Yang nama nafsu syaitan ni, dia sangat-sangat bijak dalam nak menyesatkan kita. Jangan sombong. Jadi kalau kita tidak ada kefahaman yang betul-betul, tidak mustahil seseorang yang asalnya yakin Allah sediakala, tidak mustahil akan berubah pegangannya menjadi zon terhadap Allah. Daripada yakin turun satu peringkat jadi berat sangka sahaja. Zon tu makna 95%. Ada 5% dah ada keraguan dan kesangsi. Itu zon nama dia. Kalau yakin ni 100%, penuh, padat, padu hatinya, tak ada kesamaran, kesangsian langsung, itu yakin. Tapi kalau turun sikit 99.99, namanya zon dah, rosak akidah dah. Jadi macam mana cara untuk nak meneguhkan akidah kita tadi supaya tetap kekal yakin, jazam, putus bahawasanya Allah Ta'ala itu sedia kala, tidak ada permulaan, perlu ada dalil. Bila ada dalil, ada bukti, maknanya datanglah hasutan macam mana, seranglah macam mana, insya-Allah takkan bergoyang. Kita takkan ubah kita punya jawapan dan pendirian kita. Kita tengok kalau dalam mahkamah kita nak menuduh ataupun kita nak mempertahankan yang diri kita tak bersalah, kalau tak ada dalil kita tak boleh menang. Betul? Kita nak menuduh seseorang itu melakukan kesalahan tanpa dalil, tak boleh. Mula-mula kita kata apa dengan Tok Hakim, saya percaya, saya yakin dia yang curi. Memang dia yang curi Tok Hakim, saya garanti, mesti percaya memang dia. Hakim minta mana dalil-dalil, mana bukti-buktinya, cuba bawa. Tak ada bukti. Kemudian peguam-peguam sebelah sana datang serang kita dengan pelbagai soalan. Nampak tak? Dibijak dalam nak menimbulkan keraguan ataupun kesangsian. Sebab tu peguam ni ada yang baik, ada yang jahat peguam ni. Jaga-jaga peguam duit tu bergantung kepada apa yang kita usahakan. Kalau kita berusaha menjadi seorang peguam yang nak menegakkan kebenaran, maka halallah pendapatan tu. Kalau kita menjadi peguam bersungguh-sungguh memutar belit fakta dan begini dan begitu untuk menegakkan benda yang salah, duitnya haram kita dapat. Jaga baik-baik, jangan nak megah sangat. Tengoklah kalau yang dijadi peguam nak menegakkan kebenaran, itu benda baik. Tapi kalau dia jadi peguam nak yang salah, diusaha nak jadikan betul, maka tunggu nanti. Ada bahagian dari hari kiamat besok. Duitnya itu duit haram. Nampak tak? Jadi bila kita yang tak ada bukti tadi diserang oleh peguam-peguam dengan soalan yang bijak-bijak tadi, dah mula dah berubah dah jawapan kita. Daripada awalnya tadi kita kata mati-mati dia yang curi, dah turun sikit. Kita kata apa? Saya rasa dia yang ambil. Saya rasa dia yang, dah tak macam tadi jawapannya. Nampak tak tu? Begitulah tadi akidah. Memang akidah kita ni akan tetap kita i'tiqad ada Allah, sedia kala Allah. Kalau tidak datang ujian, kalau tak datang hasutan. Siapa di sini yang tak ada datang hasutan dalam hati? Ada? Semua ada. Lebih-lebih lagi apabila kita duduk dalam kesusahan. Ini saat-saat yang sangat berharga bagi syaitan dan iblis nak merosakkan akidah kita. Sakit lama, masalah rumah tangga begini dan begitu, macam-macam. Minta-minta tak dapat, minta-minta tak dapat, tahajud, solat hajat begini begitu tak dapat, tak berubah juga. Mula setan pun dah datang ambisi. Betul ke ada Tuhan? Betul ke dia dengar? Kenapa kau dah doa 10 tahun tak pernah dapat pun? Sedangkan kau taat kepada dia, tahajudlah begini begitu, tapi tak dapat apa yang kau minta. Ya ke dia ada? Tengok.
Itu sekali, lepas tu besok datang lagi, bisik lagi, hasut lagi. Bagi orang yang tak ada pegangan tadi, dia akan jadilah na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan. Baik, jadi mana dalil, mana bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat sedia kala? Dulu dah ada dah wal awwal itu dalam surah Al-Hadid itu dulu, itu di antara dalilnya. Itu dalil lah, itu dalil Quran. Apa panggil? Dalil bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat sedia kala. Sedia kala, buktinya daripada Quran itu sendiri, pengakuan Allah sendiri. Wal awwalu, dia yang awal, dengan makna dia yang tidak ada permulaan, dia yang sedia kala, dia yang telah ada sedia kala sebelum ada segala sesuatu. Wal akhir, dan dia yang tidak bina, bukan dia yang akhir dengan makna nanti yang paling akhir binasa Tuhan. Na'udzubillah. Itu dalilnya, dalil Quran, dalil naqli. Ni dia nak bawa dalil akal pula, dalil akli pula, dalil akal pula. Lagi banyak dalil, lagi baik, lagi bagus, lagi mantap, lagi kejap akidah gitu ni. Dan dalil mana bukti yang menunjukkan di atas sedia kala Allah Ta'ala tu. Faham dah maksud sedia kala Jangan tercengang-cengang dengar sedia kala ni. Sedia kala ni maknanya sesuatu yang tidak ada permulaan ataupun sesuatu yang tidak bersifat faham baik-baik. Dan tak baharu itu dalilnya ialah kita fikir. Kita fikir gunakan kewarasan akal fikiran. Jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sedia kala tu maksudnya. Cuba kita fikir, kalau seandainya Allah itu, Tuhan itu tidak bersifat sedia kala, maksudnya, maknanya apa? Nescaya tentulah ia Allah bersifat Betul tak akal kita fikir macam tu? Betul tak akal kita fikir begitu? Kalau Allah tak sedia kala, maknanya dia bersifat dengan lawan bagi sedia kala, betul? Hidup lawannya apa? Mati. Putih lawannya? Baik, betul. Jadi hidup lawannya mati. Baharu lawan sedia kala lawannya baharu. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan sedia kala, bermaksud dia bersifat dengan lawan bagi sedia kala, iaitu baharu. Apa erti baharu? Apa maksud baharu? Sesuatu yang ada maksudnya kalau Allah tak bersifat sedia kala, maksudnya Allah itu ada permulaan. Tiap-tiap suatu yang ada permulaan mesti dijadikan. Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan mesti diciptakan, mesti dijadikan. Daripada tak ada diciptakan jadi faham saya kat situ? Bijak semua yang datang haji. Tempat lain tanya tak dijawab. Tempat lain tanya tak dijawab. Sini bukan main, pandai. Dan makna baharu itu barang yang ada permulaan bagi adanya. Tambah sikit lah. Baru tu apa? Baru tu dengan maksud sesuatu yang ada permulaan. Apa sahaja yang ada mula namanya baharu. Baharu bukan makna terkini. Baharu di sini bukan makna terkini. Baharu di sini dengan makna yang ada permulaan. Apa sahaja yang asalnya tiada, kemudian dia berubah menjadi ada, walaupun usianya dah beratus ribu juta tahun, namanya baharu. Basikal tua kita tu kat rumah tu, belakang rumah tu pun baharu. Basikal tua kita baru kata. Baik, kenapa panggil baru? Kerana ada permulaan. Jadi istilah-istilah tu ambil
Fahamkan betul-betul. Jangan terpinga-pinga untuk masa akan datang, pelajaran-pelajaran yang akan datang. Istilah-istilah tu masih lagi kita terpinga-pinga. Tu nanti di antara sebab yang menjadikan kita tersangkut nanti. Tak boleh faham masalah yang seterusnya. Jadi mana-mana istilah yang kita dah jumpa, yang baru jumpa, yang sebelum ni tak pernah dengar, ambil betul-betul, ambil cepat-cepat, fahamkan betul-betul, ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Sementara ada masa peluang aman damai nak mengaji ni, mengajilah. Takkan nak tunggu peluru torpedo duk melintah atas kepala kita pun nak mengaji. Tengok tu negara peperangan macam mana tu. Nak makan pun susah, nak mengaji lagi lah susah. Jadi kita ni kufur nikmat keamanan. Kita ni kufur nikmat keamanan, kesentosaan, keselamatan. Patutlah sahabat takut diuji dengan kesenangan. Sebab bila Allah beri kita kesenangan, kita payah nak sabar. Apa maksud payah sabar? Bila Allah uji kita dengan kesenangan, maksudnya apa yang kita inginkan diberi oleh Allah, kita payah nak bersabar. Mesti kita nak melanggar batasan. Contoh ni, aman. Kita nak tak aman? Aman damai? Nak tak? Nak. Allah dah bagi. Tapi oleh kerana kita tak sabar, kita salah gunakan keamanan. Kita gunakan aman ni untuk leka daripada ibadat. Kita gunakan aman ni untuk seronok membuat maksiat. Kita gunakan aman ni untuk melupakan agama, melupakan Allah, tak nak ambil tahu tentang ilmu. Tu kufur nikmat lah tu namanya. Allah suruh kita, Allah bagi aman supaya bersyukur. Gunakan nikmat aman ini kepada perkara yang Allah redha, yang Allah suruh. Gunakan aman ni untuk ibadat, untuk dekatkan diri dengan Allah, untuk menuntut ilmu yang sangkut paut dengan ibadat. Tapi kita dah berseronok gunakan amal ni untuk berseronok cari dunia pagi, petang, siang, malam, berhibur sini, berhibur sana. Jadi kita salah guna, maknanya dah lampau batas. Tu kata lampau batas tadi, tak sabar dengan keamanan, kesenangan yang Allah bagi. Kufur nikmat. Tak mustahil bila kufur nikmat nanti Allah ambil, Allah tarik balik. Allah tarik balik nikmat aman. Tak mustahil negara kita jadi kucak kacir, tuan-tuan. Jangan kata mustahil. Benda tidak mustahil. Benda tak mustahil. Bukankah dia masuk dalam perkara mungkin, perkara harus, betul? Tapi bukan kita doa dah, kita tak doa, kita tak minta. Cuma peringatan, jangan terlalu seronok dengan nikmat aman damai yang Allah bagi. Kerana tidak mustahil nikmat tu diambil kembali oleh Allah. Nanti kita yang menyesal, kita yang sesat. Samalah macam nikmat sihat tu. Nikmat sihat tu Allah bagi sihat suruh ibadat. Kita gunakan sihat untuk berhibur, berseronok, bukan untuk buat ibadat. Jadi kita kufur nikmat. Jadi tentu ia Allah baharu, dan makna baharu itu barang yang ada permulaan bagi adanya. Maksudnya kalau Allah tu bersifat baharu, kalau Tuhan bersifat baharu, maknanya Tuhan tu ada boleh faham tak? Kita tak nak baca laju-laju, kita nak usaha untuk fahamkan. Dan jikalau Tuhan kita bersifat baru, fikir lagi, timbang lagi, kaji selidik lagi dengan kewarasan akal yang Allah bagi. Timbang, guna akal fikiran, buat uji kaji selidik. Apa jadi kalaulah seandainya Allah Ta'ala itu bersifat baharu, maksudnya kalaulah Allah itu ada permulaan, apa yang jadi? Timbang, guna akal fikiran. Dan jikalau Tuhan kita baharu, tentu ada yang membaharu dan yang menjadikan dia, betul tak? Akal kita bikin. Kalau Allah tu bersifat baharu, maksudnya asalnya Allah tu tiada, macam yang didakwa oleh pahaman tadi tu.
Asalnya Tuhan tu tak ada, kemudian dia jadi ada, menunjukkan mesti ada yang membaharu ataupun yang menciptakan Allah. Betul ke tidak? Kalau Allah tu baharu, kalau Allah ada permulaan, mesti ada yang membuat dia, mesti ada yang menciptakan dia. Jadi soalannya sekarang, siapa yang menciptakan Allah tu kalau baharu? Ni bukan suruh i'tiqad Tuhan baru, jangan tidur kan kalau tidur saya tak faham, cerita lain dia faham kot lain. Jangan tidur, celek mata kita. Bawa air garam daripada rumah, isikan dalam botol air mol, titikkan air garam. Tu tips lah kita bagi. Kalau nak ikut sudah. Jadi kalau Allah Ta'ala tu bersifat baharu, tentu ada yang membaharu dan yang menjadikan dia. Baik, dan jaga, dan yang menjadikan. Contohlah, dikatakan ada yang menciptakan Tuhan, ada yang menciptakan Allah, ada yang menjadikan Allah. Kalau begitu, dan yang menjadikan Tuhan itu, maksud yang menciptakan Allah itu pun kenalah bersifat baharu juga. Kan sekarang ni asal dia punya ceritanya, pencipta tu Tuhan, dia sebut Tuhan pencipta lah. Jadi mula-mula tadi mereka dakwa Tuhan itu pencipta, itu baharu. Baik, apa jadi kalau dia mendakwa Tuhan tidak sedia kala, pencipta tidak sedia kala, pencipta itu baharu, kata dia. Okey, baik. Mari kita kaji selidik, tengok guna akal kita boleh terima di akal ke tak boleh terima di akal kalau Tuhan tidak bersifat sedia kala. Timbang dengan akal, patut ke tidak akal kita menghukumkan patut ataupun tidak patut Tuhan itu tidak bersifat sedia kala. Timbang dengan akal. Ni kaji selidik, sebab tu ni dipanggil dalil akli namanya. Kalau ayat Quran tu tak payah nak fikir-fikir dah, memang kena telan je. Huwal awwalu, dia yang sedia kala, kena terima dah, tak payah nanti dulu saya kaji selidik dulu. Pada pandangan saya huwal awwalu, tak boleh, kau kena telan je. Itu ayat Quran. Jangan nak pada pendapat saya, pada pandangan saya. Jangan pandangan kita tu dah ada hasutan nafsu setan tu, jangan. Kena terima je bulat-bulat tu ayat Quran. Baik, kalau Tuhan tu bersifat baharu, tentulah ada yang menciptakan Tuhan, yang menciptakan Allah. Maksudnya yang menciptakan Allah tu dipanggil Tuhan ke tidak? Tuhan. Dipanggil Tuhan tak? Ya. Dua orang dia jawab. Yang menciptakan Allah tu namanya Tuhan ke tidak? Tuhan. Ataupun namanya pencipta tidak? Pencipta. Bila dia tu dipanggil Tuhan, dia tu juga dipanggil pencipta, maka dia pun mestilah bersifat baharu. Dah asal cerita pencipta baru. Jadi mana-mana pencipta mestilah baharu. Tak boleh nak kata Allah baharu, yang ciptakan Allah sedia kala. Mana pula boleh macam tu. Dah asal cerita Tuhan baharu tadi. Janganlah tukar tajuk, jangan spin-spin. Dan yang menjadikan Tuhan itu mestilah baharu. Maksudnya yang menciptakan Allah tu pun ada permulaannya juga. Tidak boleh dikatakan yang menjadi, makna yang menciptakan Allah Ta'ala itu bersifat sedia kala. Tak boleh kata macam tu. Tak boleh nak kata yang menciptakan Allah tu dia sedia kala. Mana boleh. Dah tadi kamu mendakwa Tuhan itu tidak sedia kala, macam mana pula yang sekarang ni nak kata dia sedia kala pula? Kerana yang dijadikan itu dikatakan Tuhan, maka yang menjadikan itu pun Tuhan juga, sama-sama bersifat baharu, sama-sama berkehendak kepada yang menjadikan dia. Maksudnya
Allah pun berkehendak kepada penciptanya, yang menciptakan Allah pun berkehendak kepada penciptanya juga. Boleh faham? Ni habis slow lah ni, 10 je ni kita pulah ni. Tak boleh nak slow lah daripada tu. Kalau slow daripada situ sekarang dia gear dia macam tu. Terus kira 10 tu boleh jalan santai-santai je tu. Sebab dia nak suruh perhati, tuan-tuan. Dia ngaji tauhid ni nak kena perhati dengan akal kita, nak kena banyak mikir. Dia tak sama macam ngaji sirah sambil dengar. Dia tauhid ni kena sentiasa peka, jangan terlelap. Wallahu a'lam. Segar mata dengar wallahu a'lam. Belum habis lagi. Saja nak kejutkan. Jadi sama-sama berkehendak kepada yang menjadikan dia. Maka jika yang menjadikan akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia Tuhan yang kedua itu telah menjadikan itu, maka dinamakan dia daur. Maksudnya begini. Maksudnya gini. Baik, asalnya tadi dia kata Allah Allah bersifat baharu. Maksudnya asalnya Allah ni tiada. Betul? Allah ni dia kata ada yang menciptakan. Ni yang menciptakan Allah. Ni Allah ni yang menciptakan Allah. Ni contoh nak mendekatkan faham. Baik. Jadi Allah bersifat baharu. Maksud Allah ada pencipta. Yang menciptakan Allah ni pun bersifat baharu. Dia pun ada pencipta dia juga. Tiba-tiba kita pun tanyalah. Kalau ditanya Allah tu siapa yang membaharukan dia, Allah tu siapa yang membuat dia, siapa yang menciptakan Allah tu daripada tak ada kepada ada. Lalu dijawablah oleh orang yang mendakwa tadi. Contohlah dia kata yang menciptakan Allah ni namanya Qadir. Namanya ni contoh tuan-tuan. Jangan nak cut video ni besok duk kata saya ajar pahaman sesat ada dua Tuhan pula. Kan boleh percaya buat-buat ni. Ada yang jenis macam tu tuan-tuan. Dia potong-potong dia buat fitnah. Ada jenis setan macam tu ada jenis setan macam tu. Dia nak memfitnah orang yang benar. Dia potong-potong, dia up video. Dia kata, tengok ni. Dia mendakwa ni, itu jahat tu. Baik. Jadi yang Qadir tadi pula kalau ditanya, kalau begitu nak tanya pula lah. Dah Qadir ni pun Tuhan, dah Qadir ni pun dipanggil pencipta, dia juga baharu, dia juga berkehendak kepada pencipta. Jadi sekarang nak tanya, siapa pula yang menjadikan Qadir ni? Lalu yang mendakwa tadi dia pun jawab, yang menjadikan Qadir ni Allah lah. Dipatah balik kepada yang dia sendiri ciptakan tadi. Makna Allah diciptakan oleh Qadir, Qadir diciptakan oleh Allah. Tuhan yang nombor satu diciptakan oleh Tuhan yang nombor dua, Tuhan yang nombor dua diciptakan oleh Tuhan yang nombor satu. Bergilir menciptakan, saling menciptakan di antara satu dengan yang lain. Maka istilahnya dipanggil apa? Daur. Daurun. Daurun. Daur bukan daun. Bukan daun belakang bunyi dekat-dekat je tu Daurun bukan daun. Dengan roh daurun, daur. Jadi daur ni apa? Bila kita dengar perkataan daur, maksudnya sesuatu yang bergilir buat. Kita buat contoh lagi untuk kita nak mudah nak faham. Saya siapa yang lahirkan saya? Mak saya lah. Lepas tu orang tanya, mak ustaz tu siapa yang lahirkan? Saya lah. Itu namanya daur. Mak lahirkan saya lahirkan mak saya.
Tu nama daur. Akal boleh terima tak? Mana boleh terima daur ni? Kenapa tak boleh terima? Apa alasan tak boleh terima daur ni? Kerana pada masalah daur ni, berhimpun pada Allah dan berhimpun pada Tuhan yang nombor dua ni, dua sifat yang berlawanan. Iaitu mana? Allah bersifat dengan tiada sebelum dia diciptakan. Kemudian dia pula bersifat dengan ada waktu dia nak menciptakan. Jadi pada Allah ni berhimpun sifat ada dan sifat dia. Boleh faham tak? Okey, buat contoh. Saya dengan mak saya tadi. Saya dilahirkan oleh mak saya. Saya melahirkan mak saya. Mak saya lahirkan saya lahirkan mak saya. Maksudnya pada saya ni, saya bersifat dengan dua sifat. Yang pertama, saya bersifat tiada kerana saya nak dilahirkan. Betul tak? Kemudian saya juga bersifat ada kerana saya yang melahirkan mak saya. Jadi dua sifat ni yang berlawanan ni, orang panggil mungkin mutaqabilah ni, duk berhimpun dalam satu masa. Saya bersifat dengan ada dan saya bersifat dengan tiada. Mana boleh akal terima begitu? Jadi samalah masalah ni. Kalau Allah diciptakan oleh yang nombor dua, yang nombor dua diciptakan oleh Allah, bermaksud pada Allah ni ada dua sifat yang berlawanan. Pada yang nombor dua ni pun ada dua sifat yang berlawanan pada dia, iaitu Allah ni dikatakan tiada sewaktu dia nak diciptakan, dan Allah tu juga dikatakan ada kerana dia yang menciptakan yang nombor dua. Nombor dua itu maksudnya daur tadi itu mustahil. Gitulah. Ada lagu mana? Itulah dia. Daur namanya. Daurun. Maka yang menjadikan itu Tuhan juga sama-sama baharu, sama-sama berkehendak kepada yang menjadikan dia. Maka jika yang menjadikan akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia telah menjadikan itu, maka dinamakan dia daur. Artinya berkeliling atau bergilir buat. Berkeliling macam rantai itu, macam rantai jala, rantai leher. Yang pertama sambung, akhirnya jumpa balik yang nombor satu. Faham tak? Itu namanya daur. Daur tu. Maka iaitu daur batil. Batal Melayu cakap. Tak boleh pakai, maksudnya dakwaan tu yang dikatakan Allah diciptakan oleh yang nombor dua, yang nombor dua diciptakan oleh Allah semula. Dakwaan itu batil, karut, tak boleh pakai, tak boleh diterima. Kenapa pula batil? Kerana kedua Tuhan, kedua tu maksudnya kedua-dua. Letaklah nombor dua ujung atas tu. Kerana kedua, yakni kedua-dua Tuhan, umpamanya itu berhimpun dua perkara ataupun dua sifat yang berlawanan. Mana dia dua sifat yang berlawanan yang berhimpun pada kedua-dua Tuhan itu? Iaitu tiap-tiap satu itu, makna tiap-tiap satu Tuhan itu. Tambahlah kat bawah tu untuk kita nak mudah baca nanti balik sekarang. Dan tiap-tiap satu itu makna iaitu tiap-tiap satu Tuhan itu. Tu kata dobek-dobek catat tulis tu, supaya nanti kat rumah kita baca boleh baca sendiri dah. Tu peranan suruh tulis tu kita boleh baca sendiri. Target habis kitab ni nak mengajar, nak buka kelas. Ni ada berapa ramai? 50 orang ke? Dah berapa banyak kelas tauhid dalam Melaka ni, betul? Dah kalau tak harapkan tuan-tuan, siapa lagi nak mengajar ilmu tauhid kat Melaka? Pahaman Wahabiah dah lah banyak kat sini, tumbuh macam cendawan. Kalau tuan-tuan tak bersungguh, nak harap siapa? Nak harap dia orang? Nak harap dia orang mengajar sifat 20. Dia orang nak kuburkan sifat 20 ni lagi lah ada. Faham tak tu? Ngaji sungguh-sungguh. Target aku habis kitab ni, aku nak mengajar, buka kelas. Barulah kita bersungguh-sungguh. Bersungguh tak boleh tidak ni. Habis ni kena mengajar. Jadi kita akan bersungguh, tak nak terlepas. Paling tidak mengajar anak bini kita lah.
Yang bini-bini yang datang sini, bini-bini ngaji, laki-laki tak nak ngaji, kongsi dengan laki. Awak ni kita muzakarah ilmu tauhid. Awak ni awak hantar je saya datang kelas, awak tak nak mengaji. Jadi tak apalah, saya ngaji, saya kongsi. Boleh apa pula masalahnya? Jadi itu yang perlu catatan tu. Sebab nanti kang nak baca kat orang kang, dan tiap-tiap satu itu, makna dan tiap-tiap satu Tuhan itu berhimpun sifat ada dalam kitab tu. Berhimpun ada, yakni berhimpun sifat ada, nisbah dialah yang menjadikan Tuhan yang pertama itu. Jadi pada Tuhan yang kedua tadi, dia bersifat dengan ada, tilik kepada dia yang menciptakan Tuhan yang pertama. Jadi yang kedua tadi, yang nombor dua tadi, dia bersifat ada. Kenapa pula dia bersifat ada? Kerana dia yang menciptakan yang nombor satu tadi. Mustahil lah kalau dalam keadaan dia tiada nak ciptakan yang nombor satu, betul? Dia mestilah kena ada dulu. Dia mesti kena ada dulu, barulah jadi pencipta. Kalau dia sendiri tak ada nak menciptakan, macam mana pula? Dialah yang menjadikan Tuhan yang pertama itu. Dan tiada, tambahlah sikit kat bawah dan tu, dan dia juga bersifat tiada. Dia tulis itu dan tiada, tambahlah ayat kita sendiri, dan dia juga bersifat dengan tiada. Nisbah dia yang kena jadi, dia yang kena ciptakan. Dia juga bersifat dengan apa? Tiada. Kenapa pula dikatakan dia bersifat tiada? Tilik kepada dia tu pun diciptakan. Nak diciptakan dia mestilah tiada. Barulah boleh panggil diciptakan. Bila sebut faham baik-baik, bila sebut diciptakan, dijadikan, memberi faham sesuatu yang nak diciptakan atau dijadikan itu tiada. Tu baru panggil diciptakan. Faham? Bila sebut diciptakan, benda tu mesti tiada dulu. Kalau macam ni benda yang dah ada ni tak sesuai kita nak kata kita nak ciptakan bangunan ni, tak boleh. Sebab bangunan ni dah ada, dah wujud, tak boleh nak panggil diciptakan. Telah diciptakan, boleh tak? Jadi dia, makna Tuhan yang kedua tadi bersifat dengan tiada juga. Nisbah dialah yang kena jadi. Kena jadi itu makna dia yang kena ciptakan. Demikian bagi yang satu lagi itu, makna pada Allah pun demikianlah juga. Tuhan yang pertama tadi pun macam tu juga, demikian juga, mana macam tu juga, iaitu berhimpun dua sifat yang berlawanan, iaitu mana dikatakan Allah itu bersifat dengan tiada, nisbah dia yang diciptakan, dan Allah itu juga bersifat ada, nisbah dia yang menciptakan Tuhan yang kedua. Habislah, itu namanya daur. Benda yang tak boleh diterima pada akal yang waras sekali-kali. Kalau akal tak waras, dia boleh terima. Akal waras tak boleh terima benda tu. Kalau akal tak waras, dia boleh terima. Kau nak tahu tak? Saya ni, awak nak tahu tak? Saya ni dilahirkan oleh mak saya. Tahu. Faham. Awak nak tahu tak? Mak saya tu, saya yang lahirkan dia. Macam tu. Faham. Tu tak center dah kepala otak dia. Sengit dah tu. Mana dia boleh terima benda macam tu. Kalau dia waras, kau ni pelik ni, macam mana pula? Macam mana pula awak nak dakwa awak dilahirkan oleh mak, lepas tu mak awak yang lahirkan. Tak boleh terima ni. Tu kalau waras. Kalau tak waras, dia boleh terima. Sebab tu orang tak waras ni tidak diberatkan hukum syara. Dia tak dosa. Yang gila lah yang tak waras. Bukan buat tak waras yang buat tak waras. Itu Allah tahu. Masuk waktu je
Dia buat tak waras. Konon-kononnya dia tak wajib kan tak waras, kan tak wajib semayang. Jadi masuk waktu je dia jadi gila. Waktu azan je dia gila. Azan je dia gila. Sebab apa tu? Nak elakkan diri dari Allah tahu dia buat-buat gila. Lepas maghrib aja Tok Imam kata, tuan-tuan lepas solat jemaah ni jangan balik. Ada kelas fardu ain ni malam ni belajar bab solat ni. Dia jadi gila automatik. Supaya dia terlepas daripada belajar fardu faham ke tak faham tu? Kalau orang gila ya tak wajib mengaji. Kalau waras wajib menuntut ilmu. Siapa pun dia waras, dia wajib menuntut ilmu. Kalau dia tak waras, dia tak wajib, dia tak belajar, dia tak semayang, dia tak tutup aurat, tak dosa, dia syurga besok. Tempatnya syurga. Dia tidak mukallaf. Jadi bagi orang mukallaf, dia kena mengaji, kena belajar. Setinggi apa pun pangkat darjat kedudukan di atas dunia ni, bila Allah suruh dia belajar, Nabi suruh mengaji, dia kena wajib mengaji, wajib belajar. Dia tak boleh tarik diri. Dia tak boleh tarik diri. Saya orang paling kaya dalam dunia nombor 1, jadi saya tak perlu nak sembahyang. Tak. Dia kena sembahyang, dia kena mengaji, dia kena taat perintah Allah. Dan Nabi dah masalah pertama tadi Daud. Dan jika yang menjadikan Tuhan yang kedua itu kepada Tuhan yang ketiga, yang ketiga itu pula yang keempat menjadikan dia. Ini masalah lain pula. Ni bila ditanya, dia jawab dalam bentuk lain pula. Mula-mula dia jawab dalam bentuk yang pertama tadi. Orang dah sangka lah, mana boleh kata Daud pula tu berlaku. Daud dia tak boleh terima kau ni. Waktu lain orang pun tanya dia, contoh dia kata Tuhan tu tidak sedia kala, Tuhan tu baru, kata dia. Lalu orang pun soal dia, kalau Allah tu baharu, mestilah Allah tu diciptakan. Baik, sekarang ni saya nak tahu, nak tanyalah awak ni yang kata Allah baharu, huwal awwalu, yang awak faham kata Allah tu asalnya tak ada, lepas tu Allah tu jadi ada. Nak tanyalah, macam mana Allah tu boleh jadi ada pula? Siapa yang ciptakan? Dia kata yang ciptakan Allah tu namanya Tuhan nombor 2. Namanya nombor 2. Letaklah namanya nombor 2 itulah. Nombor 2 itulah Tuhan yang menjadikan Allah tu. Faham? Lepas tu tanya lagi, dah kalau begitu nombor 2 tu pun dipanggil Tuhan juga. Bila Tuhan, dia pun baharu, dia tidak sedia kala, dia pun ada permulaan, dia pun berkehendak kepada pencipta. Jadi saya nak tanyalah, yang nombor 2 tu siapa pula yang jadikan dia? Yang nombor 2 ni Tuhan nombor 3 buat dia. Tuhan nombor 3 dan nombor 3 tu siapa yang buat dia? Tuhan yang nombor 4. Dah berapa banyak dah Tuhan kalau macam tu? Cukup situ pun akal dah tak boleh terima. Dah terang-terang lawan dengan nas Quran dah tu, betul? Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tiba-tiba dengan jawapan yang kamu bagi tadi dah membawa kepada ada 2, 3 Tuhan. Situ pun dah mustahil. Situ pun dah cukup dah nak jadikan dalil. Situ pun boleh dah nak jadikan dalil. Maknanya dakwaan, pahaman yang mengatakan Tuhan itu bersifat baharu, Tuhan tidak bersifat sedia kala, adalah suatu kefahaman yang salah dan yang kita tak boleh terima. Tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Kerana membawa kepada perkara yang mustahil. Lagi pula bercanggah dengan Al-Quran. Sambung lagi. Jadi yang keempat, saya dah buat contoh tadi nak nampakkan cerita dia tu, Dan yang keempat itu yang kelima, dan yang keenam, dan yang ketujuh, sehingga tidak kesudahan. Tak adalah dia nak tulis sampai habis, tuan-tuan. Kang tebal pula kitab ni, Kang. Yang ke-8, yang ke-9, yang ke-20, yang ke-200, yang ke-2000 tu je, Kang, kita mengaji babnya tak habis-habis nanti, Kang. Sampai kita meninggal pun tak habis cerita ni nanti, Kang. Dan nak kira sampai bila nak kira? Taknya habis-habis kita meninggal dululah jawabnya.
Tak sempat nak masuk huraian sifat yang ketiga nanti kan? Orang tanya. Orang tanya. Pada hari ni berapa bulan? 15. 15 hari bulan 11. Orang tanya, kau ngaji apa tadi? Huraian sifat yang kedua. Kidam. 10 tahun akan datang. Orang tanya, lama ngaji kat rumah Haji Melaka. Alhamdulillah, dengan taufik rahmat Allah istiqamah boleh ngaji alhamdulillah. Nak tanyalah. Nak tanya. Dah berapa kali dah khatam dalam masa ni? Dah 10 tahun dah ngaji kitab Misbah Munir tu. Dia kata huraian sifat kedua lagi. Huraian sifat kedua lagi. Kenapa tak habis-habis? Sebab dalilnya panjang tu. Masalah tu Daud dah selesai dah. Daud sekejap je selesai. Ni masalah tasalsul ni. Tasalsul ni. Tuhan yang nombor 1 dijadikan nombor 2, nombor 2 dijadikan oleh nombor 3, nombor 3. Hari ni dah ke 2 juta dah hari ni. Tuhan yang ke-2 juta dijadikan oleh yang 2 juta 1. Yang nombor 2 juta 1 dijadikan oleh yang 2 juta 2. Tak habis lagi. Kita mati dululah jawab. Sebab tu dia kata apa? Sehingga tidak kesudah. Tak ada kesudahan lah maksudnya. Agak-agak berapa banyak Tuhan agak-agaknya tu? Tak boleh nak kira banyaknya Tuhan. Kalau dah macam ni cerita dia, betul? Agak-agak kalau dah begitu banyak Tuhan, apa jadi alam ni tuan? Taknya wujud alam. Takkan wujud alam ni kalau kata Tuhannya begitu punya banyak. Cukup Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, nanti kat belakang tu ada dalilnya. Kalau ada Tuhan yang selain daripada Allah dalam menciptakan langit dan bumi ni, nescaya rosak binasalah langit dan bumi. Takkan ada langit bumi ni maksudnya. Walau ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, walau satu sekali pun, Allah dan ada satu lagi Tuhan, takkan adanya alam. Tu. Ini kan ada 2 juta, 3 juta Tuhan lagi dah tak jadi apa. Ada 2 pun tak jadi apa dah. Satu sekolah ada 10 pengetua, apa jadi? Tak payah sekolah lah jauh ni. Rumah ngaji ni dia mesti ada ketua dia, betul? Letak 10 orang ketua, apa jadi rumah ngaji? Jadi rumah ngaji ke jadi rumah apa agak-agak? Taknya jadi kerja dah lah. Dah bila sebut Tuhan, masing-masing nak kuasa, masing-masing nak luluskan kehendak masing-masing, betul? Mana boleh mengalah? Tuhan tak boleh mengalah. Kalau dia nak mesti jadi, itu sifat Tuhan. Kalau dia nak A mesti jadi A. Dia nak berlaku pukul 1 tepat, mesti berlaku pukul 1 tepat. Itulah sifat Tuhan. Kehendaknya takkan terbatas. Tak ada siapa boleh tahan kehendak Tuhan daripada lulus. Bayangkan kalau yang macam tu sifatnya ada 10. Batu akal tak boleh terima kata Tuhan tu ada lebih daripada satu. Tetap Tuhan tu satu, tidak berbilang-bilang. Ini dalil akal ni. Baca balik banyak kali. Yang ada rakaman, buka balik dengar kat rumah supaya nampak jalan cerita ni. Jadi dalil akli ni jikalau ni yang kita ngaji dalam kitab Sifat 20 ni bukan benda main-main, bukan benda seronok-seronok. Penting dalil akli ni nak suruh kita faham kenapa tak boleh kata Tuhan tu ada 2. Kenapa kalau setakat dalam Quran ada sebut huwal awwal, dah memang kita kena beriman macam tu. Tapi jalan nak fahamkan cerita, kenapa tak boleh, akal tak diterima nak kata ada Tuhan lebih daripada satu. Inilah fungsi dalil akal ni. Bukan jikalau nak main-main. Baca balik, cermat balik. Sebab tu kalau ada rakaman bagus, kalau ada rakaman bagus, gunakan teknologi nak bantu kita belajar. Kalau dulu pakai Walkman rakam, berderet Walkman depan tu guru, besar-besar pelumbuk, besar-besar kepala lutut, Walkman letak depan tu guru, takut terlepas. Budak-budak pelajar pondok dulu masing-masing ada Walkman. Tunggu baca je, rakam. Rakam lah. Lepas tu tuan dia tidur. Dah rakam, buat apa nak dengar? Jadi sekadar menghadirkan diri je lah. Wallahu a'lam. Tutup.
besok rakam lagi. Malam kan kelas lain rakam bertambun kaset. Bertambun kaset. Sebab apa tu? Sebab memang kita tak boleh nak ambil 100% dalam kelas apa yang disampaikan. Tu guna rakaman tadi. Lepas tu bila free sambil-sambil makan nasi tu buka dengar, dia buka kitab makin tengok. Tu. Lepas tu ulang lagi, kat mana tak faham undang balik. Apa tu? Macam tu lah. Apa tu canggih sikit, pakai MP3. Kecil. Tu canggih lah tu. Orang yang bawa besar-besar, dia letak kecil kat depan. Canggih kau ni. Yelah, orang ada. Tu lah tu. Lepas tu tak pakai dah. Sekarang handphone semua dah boleh rakam. Boleh gunakan nak bantu kita. Sambil bawa kereta, cocok earphone, buka. Sifat yang kedua. Sambil bawa kereta tu nak pergi kerja ke nak pergi mana dengar. Dapat pahala. Jangan main-main daripada dengar lagu tak apa-apa. Tu kata bersungguh apa bersungguh dia cepat dapat, insya-Allah. Ngaji sungguh. Dan mana tadi tidak ada kesudahan dan tidak habis bilangannya, maka dinamakan dia tasalsul. Apa namanya? Tasalsul. Apa tasalsul ni? Artinya berhubung-hubung dengan tidak ada kesudahan. Dengan tak kesudahan mana? Dengan tidak ada kesudahan. Sampai sekarang ni pun masih lagi berlaku penciptaan. Tuhan tu dia dijadikan oleh dia, dijadikan sampai sekarang ni tak sudah-sudah lagi. Dan iaitu batil lah, tak dipakai juga tu, karut-marut aja. Kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan juga, iaitu kesudahan habis pada diri perkara itu dan tidak kesudahan habis pada dakwaannya, dan iaitu mustahil. Baik, maksudnya begini. Tadi yang mula-mula tadi tu, yang mula-mula tu mana datang dia? Cik tuan-tuan fikir. Yang mula-mula tu mana datangnya sekarang ni? Soalannya. Dah kata Tuhan tadi baru, maknanya asalnya dia mana datang yang mula-mula yang nak ciptakan tu? Cik fikirlah tu yang pun ada jawapan ni. Asalnya baru, makna asalnya tak ada. Semua tak ada. Tuhan yang nombor 1 tak ada, Tuhan yang nombor 2 tak ada. Tak ada. Ni nak jadikan cerita mula-mula sekali ni. Macam mana yang mula-mula, pencipta yang mula-mula boleh muncul ni, macam mana cerita dia? Maknanya asalnya tak ada segala sesuatu. Asalnya tak ada segala sesuatu. Dah yang boleh muncul Tuhan ni jadi dengan sendiri. Tuhan tu muncul dengan sendiri, jadi dengan sendiri. Bolehkah akal kita terima sesuatu jadi dengan sendiri? Itulah maksudnya benda tak masuk di akal kita kan. Ni tadi nak cari penghujung, tak jumpa lagi ni. Dia jadikan dia. Siapa yang sebenarnya ni? Belum habis lagi. Belum jumpa. Nampak tu fungsi dalil akli tu nak bagi kita faham sungguh-sungguh. Aku takkan boleh terima dakwaan mengatakan Tuhan itu bersifat baharu. Aku tak boleh terima, sebab membawa kepada perkara yang daur tadi pun akal tak boleh terima. Yang tasalsul ni pun akal tak boleh terima. Sebab tu aku tetap yakin Tuhan itu bersifat qidam, yakni sedia kala. Dia telah ada sedia kala lagi. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Daripada Allah itulah Allah mula menciptakan pelbagai jenis makhluk yang dia kehendak. Itu habis. Maka mana ni? Tentu tidak sekali-kali, kerana tidak ada yang berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu maka membawa kepada tiada makhluk ini. Dah kalau tak ada Tuhan, asalnya tadi tak ada Tuhan, dan sampai sekarang pun maksudnya kalau berlaku masalah daur tu, maknanya akal kita tak boleh terima lah, yang membawa kepada perkara mustahil. Perkara mustahil, perkara yang tak wujud, maknanya membawa kepada tidak wujudnya pencipta. Kalau dah tak wujudnya pencipta, bagaimana nak adanya alam ini?
Macam mana nak adanya alam ini kalau cerita pasal pencipta tadi pun tak terang nyata jelas lagi? Macam mana kita ni nak boleh ada pula dah? Jadi nak kata makhluk ini tidak ada, dan iaitu tiada makhluk ini batil, tak ada makhluk ni juga salah. Dakwaan nak mengatakan makhluk ini tiada pun salah. Kenapa pula? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kerana makhluk ini dah ada dengan disaksikan oleh mata kita. Itu ada, yakni dengan pandangan dua mata di kepala. Disiap-sakap dua mata di kepala. Kenapa tu? Nak bezakan takut-takut ada yang lihat dengan dua mata kaki. Tahu dua mata kaki? Buku lali. Buku lali itu dua mata orang panggil. Buku lali dua mata di kaki. Dua mata di kepala ni lah. Mata kita sendiri dah menyaksi ada makhluk. Kita ni pun makhluk. Dan macam mana nak kata Tuhan tak wujud? Nak kata pencipta tak ada? Sedangkan yang diciptakan ada, pencipta tak wujud. Macam mana tu? Maka tetaplah kita mengaku, yakni kita beriman dengan tentu sungguh Tuhan itu bersifat sedia dan tidak baharu. Maknanya apa baharu? Jadi ada permulaan bagi Allah itu. Apa hukumnya? Wajib ke mustahil ke harus? Ada permulaan bagi Allah itu mustahil. Ada permulaan bagi kita alam ini harus. Jadi dakwaan si Polan dan itu yang mengatakan Allah itu huwal awwal wal akhiru, bermaksud Allah ni asalnya tiada, kemudian dia yang mula-mula muncul. Inilah pahaman yang sesat lagi menyesatkan orang. Jaga baik-baik tuan-tuan, jaga diri baik-baik dalam menuntut ilmu ni. Terlalu banyak tipu daya perangkap jerangkap yang kita tak nampak. Sebab tu kena yakin, kena pegang betul-betul dengan guru kita. Kena yakin dengan guru kita. Bukan permintaan guru dah, itu adab menuntut ilmu. Kena yakin. Kalau kita tak yakin dengan bimbingan guru kita, kita buat kepala kita sendiri, ini nanti akan menyebabkan kita jadi penuntut ilmu yang rosak. Akidah ahli sunnah wal jamaah pun dia pakai, akidah punah ganah pun dia pakai juga. Hari Isnin, malam hari Isnin dia sembahyang serta akidahnya Tuhan sediakan. Rabu. Hari Rabu ada sembahyang, Tuhan sediakan. Hari Khamis dia solat dalam hatinya, Tuhan itu baharu. Besok Rabu depan, Tuhan sediakan balik. Hari Khamis Tuhan baharu. Inilah yang jadi. Ini jadi anak murid yang jadi macam ni. Dia tak ada pendirian. Dia nak ambil dua-dua. Pahaman betul pun dia pegang, yang sesat pun dia pegang. Bila yang betul campur dengan sesat, dia jadi sesat. Dia jadi sesat kan. Hati-hatilah. Penuntut ilmu, belajar agama ni, dalam belajar ni tuan-tuan, banyak yang kandas tuan-tuan. Banyak yang kandas dalam nak cari ilmu tu sendiri. Imam Ghazali kata, belum ibadat lagi. Ibadat ni kendian daripada ilmu, betul? Maksudnya ilmu ni alat perkakas untuk beribadat. Nak dirikan ibadat, perkakasnya ilmu. Dalam nak mencari perkakas ni pun ramai yang dah tersesat dah. Baru nak cari perkakas baru ramai sesat, ramai terpesong dah. Macam mana ibadat dia? Sebab tu dalam belajar ni ada yang belajar pahaman yang pelik-pelik, pahaman yang sesat lagi menyesatkan. Macam mana nak cerita pasal ibadat? Ilmu pun tak ada lagi dah. Dalam nak cari ilmu pun gagal dah. Dalam nak cari ilmu pun binasa dah. Macam mana nak hasilnya ibadat? Tak ada ibadat, tak ada kebajikan. Macam mana nak balik akhirat dah? Apa bekalan nak bawa? Kalau dah ilmunya salah, ibadatnya tentu salah. Jadi jangan main-main. Jangan main-main. Belajar betul-betul. Hati-hati, waspada. Perjalanan yang tuan-tuan sedang jalani ni, jalan nak pergi syurga ni, jalan yang penuh dengan bahaya. Penuh bahaya.
penuh kecelakaan, banyak berperangkap jerangkap yang tersurat, yang tersirat. Kita sebagai orang yang tak tahu nak berjalan kepada syurga, kena meletakkan kepercayaan kepada pembimbing guru kita. Boleh tak nak berjalan tanpa bimbingan? Boleh. Tapi kau takkan sampai syurga yang kau nak pergi. Sebab tu meletakkan keyakinan dan kepercayaan pada guru tu boleh membimbing kita, itu sangat penting. Wallahu a'lam. Maka tetaplah kita mengaku dan tentu sungguh Tuhan sedia dan tidak baharunya. Maka betullah pengakuan di dalam hati kita ini dengan pengakuan Tuhan di dalam Al-Quran yang dinamakan dia orang yang beriman. Baru panggil orang yang beriman. Apa maksud orang beriman ni? Orang yang memiliki pegangan dalam hati yang benar, yang betul terhadap Allah. Itu panggil beriman. Kalau yang tadi tu dia dalam hatinya percaya Tuhan itu ada permulaan, dia tidak beriman. Dia tak beriman. Dia bukan orang beriman. Sebab takrif iman pegangan yang betul dalam hati terhadap Allah. Tiba-tiba yang dipegang Tuhan baharu, yang dipegang Tuhan ada permulaan. Makna boleh tak nak panggil beriman apabila kefahaman dan pegangannya salah dalam hati? Tidak. Awal kita itu dia dah bagi tahu kan, Islam tu apa, iman tu apa? Islam amalan zahir, iman maksudnya pegangan yang betul terhadap Allah dalam hati. Jadi walaupun sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, apabila pegangan dan kepercayaannya, kefahamannya salah terhadap Allah, walaupun zahirnya sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, dia tidak beriman dengan Allah, matinya kufur. Itulah panggil kafir, munafik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua, pelihara anak bini keturunan kita daripada terikut terpedaya dengan pahaman-pahaman yang sedemikian. Jaga orang-orang yang bertanggungjawab, memanggil, menjemput orang-orang mengajar. Kamu kena faham, kamu kena prihatin. Jangan main panggil, jangan main panggil sahaja orang-orang yang pahaman tak tentu hala ni. Dia akan merosakkan orang yang nak datang mengaji. Besok kamu bertanggungjawab. Kamu yang tukang panggil bertanggungjawab di atas kesalahan amal ibadat masyarakat, di atas kesalahan akidah masyarakat. Kamu juga turut bertanggungjawab, kerana kamu yang mengundang, kamu yang memanggil, kamu yang menjemput orang-orang yang macam ni datang mengajar di tempat kamu. Kamu kena ingat, boleh jadi kamu faham, tapi orang yang datang mengaji ni tak semuanya faham. Dia akan ambil semua yang disampaikan. Kalau macam saya kalau saya membawa pahaman yang tak betul, saya akan secara perlahan-lahan menyelitkan pahaman saya pada diri tuan-tuan, dalam keadaan tuan-tuan tak sedar. Sebab tu hati-hati, hati-hati sangat-sangat. Itu peringatan lah. Tapi kalau nak buat gerah kepala juga, teruskanlah. Nanti kamu bertanggungjawab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ni, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti tak terlupa, tak tertinggal anak bini kita, suami, ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan, rakan-rakan, kenalan-kenalan kita, ibu bapa kita yang masih ada ataupun yang dah pergi. Mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seandainya ada ganjaran pahala daripada majlis yang kita adakan pada pagi ini, mudah-mudahan Allah sampaikan, kirimkan kepada sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dah pergi. Mudah-mudahan sampaikanlah kebajikan kalau ada seandainya, ya Allah. Dan kita doa juga kepada Allah dengan keberkahan majlis ilmu kita, mudah-mudahan kita diberi kesihatan yang berkah, keafiatan yang berkah, rezeki yang halal lagi luas, serta berkah, diberi taufik oleh Allah untuk beribadah, untuk memperbaiki amalan zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak melupakan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya, penuntut-penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, yang istiqamah dalam menuntut ilmu, yang sedang diberi ujian oleh Allah dengan kesakitan, dengan masalah hidup dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan jalan-jalan kelepasannya, dan serta menjadikan kita orang yang sabar, yang senantiasa redha dan bersangka baik dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan, kejayaan kepada saudara kita di Palestin yang sedang dizalimi oleh orang-orang kafir harbi.
Dan begitu juga sekalian umat Islam yang dizolimi atas dunia ini, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan segala niat, segala usaha yang tidak baik daripada pihak orang-orang kafir hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakara wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum wal ya karim. Alhamdulillah. Masih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Minggu ni kita ajak geng-geng lah. Ajak geng-geng lah. Barakallahu fiik. Jumpa lagi. Masih jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi. Mana tadi malam itu deh? Malam malam kita tak ada minggu depan ada kan? Minggu depan ada. Minggu depan banyak malam. Bintang dibuang ni. Kasih saya. Saya first time saya terlihat di video. Benda tu saya nampak dia ada sini. Saya sangka dia tak tahu apa-apa. Tapi bila saya tengok video tu saya dengar. Saya dah tengok Pakcik. Motor okey Okey. Masih lagi. Sebab tu kita risau benda dia orang awam. Dia tak banyak sikit dia akan termakan. Nampak dia macam tadi lah. Ini dua-dua boleh makan. Kita tak nak macam tu. Kita macam mana? Masjid Kampung Gelam pun ada juga.